Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadap Allah kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk meraihkan Festival Belia Putrajaya 2013, di mana festival ini akan berlangsung selama 4 hari, bermula pada malam ini sehinggalah 26 Mei 2013. Jadi sekarang ini kita berada di pentas utama. Sebentar lagi kita akan memulakan forum perdana kita dengan 3 orang ahli panel yang hebat-hebat belaka. Alhamdulillah, kita telah selesai mendengar hiburan daripada kumpulan nasyid Mestika, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi harap anda semua bersedia untuk kita meneruskan lagi forum perdana, di mana kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada anjuran Kementerian Belia dan Sukan di bawah YB Khairi Jamaluddin. Selanjutnya kita juga mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Muhyidd bin Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 4 hari ini juga majlis pelancaran perasmian akan diadakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak pada 25 bulan 5 pada hari Sabtu 8.30 hingga 9.30 malam. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan ketiga-tiga ahli panel kita untuk naik ke pentas bagi kita memulakan forum perdana pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Persilakan. Pada malam ini, ahli panel kita yang pertama iaitu Ustaz Ahmad Tirmizi Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Jadi ahli panel yang kedua merupakan ahli panel yang kedua Imam Muda Hizbur, dan seterusnya ahli panel yang ketiga di hujung sana Al-Fadhil Ustaz Haji Zulkarnain Hamzah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk forum kita pada malam ini Belia Aspirasi Negara, anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang ahli panel kita yang hebat-hebat pada malam ini ya. Segak semua nampak ni, bersemangat. InsyaAllah kita akan menimba ilmu. Segala isi yang akan disampaikan, harap tuan-tuan perempuan ambil, kita sampaikan pula kepada keluarga kita, rakan-rakan yang berada di luar sana yang tidak hadir pada malam ini. Jutaan syabas dan tahniah buat semua kena sudi hadir pada malam yang penuh berbahagia ini. Jadi ahli panel yang pertama kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi bin Abdul Razak yang berada di sebelah kanan saya ni, pakar dan perunding motivasi, peguam syar'i dan juga pendakwah bebas. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustaz. Segak dengan baju batik itu kan. Belia lagi Ustaz.
Alhamdulillah. Okey, seterusnya ahli panel yang kedua tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Ustaz Imam Muda Hizbur yang merupakan naib juara Imam Muda musim yang pertama. Jadi Ustaz Hizbur ya, sekarang ni jadi pendakwah bebas. Berkata dia pergi tuan-tuan, seluruh Malaysia, luar Malaysia pun pergi juga. Alhamdulillah. Teman seperjuangan saya dalam Imam Muda musim yang pertama. Seterusnya yang di hujung sana, yang segak orangnya kan, Al-Fadil Ustaz Haji Zulkarnain bin Haji Hamzah, merupakan pembimbing haji dan umrah Raiha Travel Sdn Bhd, juga merupakan host bagi Imam Muda musim yang pertama dan musim yang kedua, dan yang paling famousnya Kalam Suci. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz, sihat ya? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terus pergi kepada ahli panel yang pertama, Ustaz Dr. Tamizi Abdul Razak. Kita terus Ustaz ya. Waktu suntuk mencemburui kita. Jadi kita terus pergi pada soalan. Soalannya yang berbunyi, Ustaz, Apakah keperluan dan faktor yang harus dimiliki oleh golongan belia sebagai menggalas kedudukan belia adalah aspirasi negara? Apa faktor yang perlu dimiliki oleh golongan belia ni, orang-orang muda ni, bagi menggalas kedudukan mereka sebagai belia yang merupakan aspirasi kepada negara kita, Ustaz? Mohon Ustaz huraikan. Falyatafaddal. Testing. Calling 1, calling twice. 1, 2, 3, 4. Oh, ladies and gentlemen, can you hear me? Can you hear me? I love you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghfiratu rabbana wa ihsana, barakallahu fi alaihi, tabarakallahu fi alaihi. Kita mulakan sama-sama majlis yang penuh keberkatan ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, alhamdulillahil qail. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-karim ad-din an-nasiha
وقال فقهاء وشهداء إذا جتمع الحلال والحرام غلبت حرام قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله ربي سورة عسر وتم بخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Imam Muda Aaron, orang yang diuji oleh saya ketika mana Imam Muda siri yang pertama, Ashabul Fadilah, Tuan Imam besar kita Ustaz Hizbo juga dulu masa mula-mula masuk Imam Muda langsung tak handsome. Sekarang dah handsome, alhamdulillah. Belia remaja dah, alhamdulillah. Yang saya muliakan tuan guru kita Ustaz Zulkarnain, orang yang cukup terkenal dengan program kalam sucinya. Tapi hari ini pada malam yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih juga sebab saya digandingkan dengan otai-otai imam muda, walaupun saya sudah imam tua banker, tuan-tuan. Alhamdulillah juga tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua-semua yang berada dekat sana, di bawah sana, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini ramai sangat orang, sehingga jam 88 km, tuan-tuan. Ramai nak. Ini yang hadir ni kalau tak silap saya 78,000, tuan-tuan. Biar saya fahamkan. 78,000 yang hadir tu, termasuk yang tak nampak lah. Termasuk yang nampak lagi ramai, tuan-tuan. InsyaAllah. Berarti ramainya, wow, yang berminat nak tengok imam muda, tuan-tuan. Bukan nak forum pun, nak tengok imam muda. Jadi tuan-tuan, apabila kita sebutnya imam muda ni, kategori mereka kategori belia remaja. Bila belia ni hebatlah. Cuma apabila saya nak membahaskan soalan yang diberikan kepada saya, apa sebenarnya faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada kebahagiaan dalam bentuk belia ini kepada aspirasi negara? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, soalan ini agak kompleks dan jawapannya penuh dengan kompleks. Tetapi masa yang agak tidak kompleks, terlalu kedekut, maka kita akan hanya membahaskan secara kecil saja berbanding dengan soalan yang agak besar. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asyuyuti rahmatullahu taala alaih, dia kata apa, tuan-tuan? Dalam nak membina kekuatan remaja ataupun belia ini, yang sempat saya petik, tuan-tuan, dia ada 5 kaedah besar yang kena buat. 1, 2, 3, 4, 5. San, Se, U. 5. Satu Malaysia dia boleh cakap Cina, tuan-tuan. Okey? 5 ini merupakan ekspresi besar. Yang pertama kata Imam Asyuyuti, iaitu dia sebagai al-qalbun sakinah. Yang pertama sekali yang mesti dia ada oleh belia, iaitu qalbun, ataupun hatinya yang penuh dengan kesejahteraan, ataupun dalam masa muda dia panggil kemurniaan jiwa yang berjaya. Maksudnya apa? Orang-orang belia ini jiwa dia kena hidup, jiwa dia tidak mati, jiwa dia mesti terangsang, jiwanya bersifat membina, bukan jiwanya yang bersifat berada dalam kemunduran. Itu yang pertama dalam konteks kemunduran jiwa. Sebab itu apabila manusia jiwa dia mati, tuan-tuan dan puan-puan, maka jasad dan roh dia akan mati. Bila jasad dan roh dia mati, tuan-tuan dan puan-puan, wahai belia-belia segera, dia tidak akan dapat membina kekuatan dalamannya. Apabila kekuatan dalamannya tidak lagi dihidup dengan kemudian jiwa, maka dia akan mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir budaya-budaya luar yang boleh merosakkan belia-belia tersebut. Ini kita kena ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dah berfirman kat kita, tuan-tuan, bagaimana nak dapat kejayaan bagi dalam konteks dapat pertolongan Allah, nak memurnikan jiwa. Allah rakam dalam Al-Quran Al-Karim. Ayat dia berbunyi begini,
tuan-tuan dan puan-puan, para belia yang dirahmati Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Saya tak pandai baca Quran, tuan-tuan. Ini otai-otai dia. Yang ujung tu Syifu otai. Hebat bacaan dia. Tapi saya baca bacaan saya lah. Kalau tuan-tuan faham tu alhamdulillah lah. Kalau tuan-tuan tak faham tu, nak buat macam mana? Okey? Dalam konteks ni, apabila pertolongan Allah itu datang, kemenangan akan manusia dapat. Ingat, belia-belia yang mana nak berjaya dalam kemuliaan jiwa, mesti mengharapkan pertolongan Allah dalam memurnikan jiwa dia. Itu penting, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Minta tolong kepada Allah sebanyak mungkin untuk menjadi belia yang baik dalam konteks memurnikan jiwa-jiwa mereka ini, orang belia. Mana-mana yang ada ibu bapa, tolong ambil berat tentang belia-belia, terutama anak-anak, tuan-tuan. Bapa dia jiwa kena murni, ibu dia jiwa kena murni, abang adik dia jiwa kena murni, dan belia yang berada di bawah tanggungan kemuliaan, dia akan melahirkan insan yang penuh dengan kemuliaan jiwa. Itu kena jaga. Sebab itu apabila kita nak memurnikan jiwa, insya-Allah jiwa kita ini perlu dibajai oleh berbagai-bagai aspek yang terbaik. Antaranya memurnikan jiwa ini, mulut kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sentiasa melemparkan kalam-kalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik. Yang pertama, mulut kita kena lemparkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nak memurnikan jiwa kita. Yang kedua, kita kena jaga dalam konteks kita apa, tuan-tuan? Makanan-makanan kita kena jaga. Dan yang ketiga, kita kena jaga jangan langsung terlibat benda-benda yang bersifat haram, benda yang sifat makruh, bersimba yang bersifat sia-sia, benda yang bersifat yang tidak memberi kebaikan kepada kita, ghafil. Ini kemuliaan jiwa. Ibu-ibu, ayah-ayah nak membentuk belia, pastikan elemen-elemen yang saya sebut tadi sudah kita guna pakai dalam kehidupan kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dalam konteks memurnikan jiwa kita. Okey, itu yang pertama. Ada masa, Ustaz? Lama lagi, Ustaz? Sikit lagi. Waktu kecederaan, waktu kecederaan. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan dalam konteks dia, kita sebagai belia ni, nak tahu orang-orang yang kata belia itu berada dengan kita atau tidak dalam konteks kebaikan. Yang kedua, kata Imam Asyuti, iaitu kekuatan akidah dia. Belia-belia hari ini di segi akidah dia mantap atau tidak? Belia dari segi hari ini mantap tak dari segi pembinaan saksya diri berteraskan akidah selepas daripada kemuliaan jiwa. Sebab itu minta maaf, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hari ini punya propaganda manusia, saya rasa orang-orang yang berada dalam kategori belia inilah yang selalunya berada dalam keadaan yang sedikit berada dalam ketandusan akidah. Bukan berarti semua orang tidak. Maksudnya golongan-golongan inilah yang perlu kita beri perhatian dalam konteks kita membina akidah mereka agar jadi akidah yang hebat. Apa kata Imam Asyuti rahmatullahu ta'ala alaih? Nak tahu akidah belia kita ini hebat tak tidak? Dia ada 3 cara. Tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan boleh cek diri tuan-tuan, tengok dalam keadaan ini. Yang pertama, kata Imam Asyuti, adakah akidah kita itu mampu beruji? Maksudnya tahan ujian Allah. Tahan
ujian Allah yang pertama. Ni duduk dalam majlis ilmu ni, agak-agak boleh tahan tak 1 jam? Boleh tahan tak? Boleh tahan tak? Agak-agak. Siapa yang tak bertahan, tanda-tanda dia ada masalah sikit. Gitu ya, ada masalah. Bukan orang sini di London sana, tuan-tuan. Ada konteknya, boleh bertahan tak? Tapi kalau kita, tuan-tuan, belia dengan majlis ilmu, kita rasa sayang nak tinggal. Itu akidah kita baik. Walaupun pada mulanya dia melihat ustaz-ustaz yang kat depan ni besar, dia lihat ustaz tu besar. Lama-lama dia lihat ustaz tu makin kecil. Lepas tu ustaz tu dah tak ada dah. Itu masalah dia. Ustaz tu ada lagi, dia yang tak ada. Itu ada sedikit masalah. Masalah. Sebab itu kalau duduk dalam majlis ilmu akidah yang baik ni, dia duduk barisan hadapan, dia tak duduk barisan belakang. Bukan orang sini di Turki sana, tuan-tuan. Ini kita kena pilih. Sebab akidah itu, tuan-tuan, bukan boleh dijual beli. Kita kena cari akidah yang hebat melalui hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak, tuan-tuan? Kita kena cari hidayah, bukan kita tunggu hidayah itu dah datang. Nak hidayah tapi pergi karaoke, yana seleona. Boleh dapat tak? Tak boleh dapat. Nak hidayah, duduk kawasan Masjid Nurul Hidayah, Jalan Hidayah 6, nama pun Nur Hidayah, tapi tak dapat hidayah. Sebab apa? Hidayah itu kena cari. Wahai belia-belia yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama, tahan diuji. Tonton tengok bagaimana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, akidah Rasulullah di waktu belia baginda disuruh oleh Siti Khadijah berniaga, tuan-tuan. Berniaga. Dah ada masa dah. Ada kan. Dia kalau tanda-tanda tu dia suruh berhenti, tuan-tuan. Kita bagi laluan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah. Tengok ni, inilah baru belia-belia hebat yang duduk di barisan hadapan. Yang kurang hebat duduk belakang, tuan-tuan. Itu hakikat yang kita nak bawa. Okey. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belia-belia yang dikasihi. Okey. Itu yang kedua yang sempat saya bahas. Apakah faktor-faktor yang boleh mendorong kepada ataupun yang harus dimiliki oleh belia untuk berada dalam konteks aspirasi negara. Selepas yang pertama, kemuliaan jiwa. Yang kedua, kekuatan akidah. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebagai seorang belia, mesti kita kena ada sifat hub watan, cinta kepada negara. Kena ada. Belia ni kena ada perasaan cinta kepada negara. Ini penting. Jangan kita tanya kepada negara, apa yang negara bagi untuk saya, tapi tanyalah, apa sumbangan anda kepada negara. Faham, tuan-tuan? Jangan tanya apa sumbangan negara kepada tuan-tuan, tetapi tanyalah apa sumbangan tuan-tuan pada negara. Ini dalam konteks hubbu watan, mencintai negara. Apabila belia-belia dah ada perasaan mencintai negara, maka mereka ini tidak akan berada pada kondisi yang merosakkan negara. Tak ada. Mereka akan sama-sama mendukung aspirasi kepimpinan belia untuk berada dalam posisi tertentu, membangunkan belia hasil acuan yang dibuat oleh kementerian belia dan sebagainya. Ini belia. Tetapi kalau elemen-elemen ini, hubbu watan ini tidak ada dalam diri belia-belia tersebut, memungkinkan perasaan cinta kepada negara, cinta kepada perubahan pemodenan, cinta kepada kemajuan tidak akan berlaku. Hasil daripada kemunduran jiwa, kegersangan minda dan juga ketidakintelektual dalam konteks pendidikan belia-belia tersebut. Jaga dalam konteks ini yang ketiga, iaitu hubbu watan, mencintai iaitu negara. Dia keluar juga tuan-tuan. Jadi itulah konteks yang ketiga. Ada lagi Ustaz? 3 minit. Okey, 3 minit tuan-tuan.
Okey, yang keempat saya lajukan. Yang keempat, apa yang ada harus pada seorang belia selepas daripada kemuliaan jiwa, kekuatan akidah, hubwatan, yang keempat mesti ada konsep, iaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Belia-belia adalah mata-mata kepada kebaikan ummah. Belia-belia adalah kaki-kaki yang menjurus kepada kebaikan. Belia-belia adalah merupakan telinga yang mana Allah beri untuk mengelakkan manusia berada dalam kemaksiatan. Jadi belia kena sama-sama berganding bahu dengan ustaz-ustaz, berganding bahu dengan alim-alim ulama, berganding bahu dengan mereka-mereka yang menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, untuk sama-sama membenteras penyakit-penyakit yang ada dalam diri belia itu sendiri. Saya kata cukup untuk pusingan ini. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita jumpa selepas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa'alaikumur rahmah wa jaffathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Bila mana satu kaum berkumpul di rumah Allah, tapi malam ni kita berkumpul di tengah padang di Putrajaya. Wa yatadarasuna bainahum, kita bertadarus, ada yang mendengar dan ada yang menyampaikan. Itu dinamakan tadarus. Ada yang mendengar, ada yang menyampaikan. Kalau sekadar ada yang menyampaikan, tak ada orang mendengar, tak dinamakan tadarus. Kalau sekadar ada yang mendengar tapi tidak ada yang menyampaikan, tak nama tadarus. Begitu juga kalau jaga. Rasa tenang kita duduk dalam majlis ilmu. Tenang tak tuan-tuan? Nabi kata tenang. Kita nak bincang tentang anak muda kita, seperti mana yang disebut Dr. Abdullah Nasir Alwan. Dia kata untuk hebatnya anak-anak muda ni, untuk hebatnya yang nak kena main peranan, dia kata 3 benda. Kita nak didik anak-anak bukan senang tuan-tuan. Kita nak didik orang-orang muda bukan senang, sebab zaman sudah berbeza. Mungkin zaman kita dulu 60 tahun 60-an dulu berbeza. Ya Ustaz, zaman Ustaz mungkin berbeza, zaman saya dengan moderator mungkin berbeza. Allahu Rabbi. Zaman Ustaz berbeza. Orang sekarang kalau kita tengok anak muda lain. Sekarang tegur anak muda siap. Ya. Tegur anak muda seolah-olah kita tempah maut. Oh dia. Dulu okey. Dulu kalau tegur dia patuh je. Kalau kata dia dulu dia bawa anak dara orang, kita berdehem sikit, dia lari. Kan? Dia bawa naik motor anak dara orang, kita Mat, kau bawa siapa tu? Dia lari dia. Besok tak bawa dah. Tapi zaman kita berdehem, dia berdehem 3 kali. Apa haji, tak apa hati. Ada lekat tulang ke apa? Tu zaman kita. Sebab dunia makin membesar, dunia makin banyak cobaannya. Kita nak buat kesilapan, kita nak buat benda-benda mudah di zaman kita ini tuan-tuan. Berbeza. Zaman dulu anak-anak muda mendengar orang tua bercakap. Zaman sekarang anak muda bercakap pada veteran. Pergi tengok di masjid, imam-imam muda belakang, yang duk dengar semua duduk semua. Allah Akbar. Bertukar dah. Tapi apa-apa pun cara kita nak sampaikan itu mesti kena pada waktu dia. Sebab itu disebut oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan. Dia kata yang pertama, yang main peranan yang begitu hebat, institusi masjid. Kenapa anak-anak muda segan nak pergi ke masjid? Saya mewakili lah. Saya mewakili kenapa anak muda segan nak pergi masjid. Mungkin bagi pendakwah, bagi mereka-mereka yang ada mungkin skill, cara kita untuk mendekati anak muda masih ditakut lama. Kita kena muhasabah. Sebab kita yang nak memanggil mereka datang, bukan mereka yang nak datang sendiri. Kita kena ada satu skill dan cara.
Dia sebut, dia kata yang pertama, institusi masjid mestilah mainkan peranan yang begitu hebat. Alhamdulillah, kita tengok kini makin banyak masjid-masjid sudah pun main peranan, masjid-masjid sudah pun membuka ruang untuk anak-anak muda kita belia. Alhamdulillah, majlis-majlis ilmu diadakan, Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang kita nak pertama. Kedua, institusi kekeluargaan. Macam institusi masjid, masjid dia boleh anjurkan pertandingan kereta yang paling laju, contoh. Kereta yang modified engine paling best, contoh. Kan? Kadang-kadang anak muda kita tengok tu dia punya, dia upgrade wira dia jadi apa? Evo 3. Betul ya? Kita ingat Evo sungguh 3 kali dah sampai KL. Oh, hebat dia. Kadang-kadang minat tu kita kena tackle dia. Ya. Pandai, orang Malaysia pandai tuan-tuan. Jepun dah buat siap dah. Dia upgrade, dia masuk enjin. Kalah Ferrari. Hebat anak muda orang Malaysia ni sebenarnya. Hebat. Jadi kita bagi ruang kepada mereka ni. Satu, masjid. Kedua, institusi kekeluargaan. Kau Ustaz? Betul Ustaz? Betul. Kita nak tanya Sifu dulu. Institusi kekeluargaan. Keluarga main peranan yang begitu hebat. Perempuan, saya nak cerita sebab itu Nabi sebut, kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahhidan aw yunassiran aw yumajjisan. Setiap yang dilahirkan ni semua bersih, cantik, Islam semua. Kita yang mak ayah yang membentukkan anak-anak. Kita tak salahkan beliau. Kita yang menyediakan untuk mereka apa yang kita sedia. Kalau baik, maka baik mereka. Kalau jahat, maka jahat mereka. Saya pergi satu tempat, tuan-tuan, perkongsian. Saya pergi satu tempat, kebetulan masa tu dalam program lagi. Masih dalam program, dalam Astro. Saya dengan Ibu Muda Aran, kami sekali pergi satu negeri. Bila pergi bersama dengan polis trafik, pukul 3 pagi, kita orang tunggu. Kita orang ada kerjasama masa tu. Tunggu bukan ada apa. Tunggu, kalau boleh datangnya orang muda ni, kita nak tanya masalah. Apa masalah, keluar 2-3 pagi kan, pergi buat tahlil mana-mana ke, ada baca yasin mana-mana ke, nak tanya je. Kita nak berkenalan. Sebab keluar 2-3 pagi banyak sangat kan. Kita pun imam-imam muda ni pun nak cari jalan inisiatif dia. Ada masalah apa sebenarnya, nak berkawan. Bila kita pergi, tunggu tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, masih muda lagi, 18 tahun. Rambut dia rambut Itali, merah, biru, hijau. Rambut dia rambut Itali punya. Sini tepuk, sana tepuk. Masya Allah, Tabarakallah. Hebat dia. Bila kita tengok dia datang jumpa Roblok, dia lagi tekan, dia lagi pulah dia punya minyak dia. Bila sampai kat depan, dia jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, kita pun kejar, nak pergi angkat, nak pergi tolong. Kejar dia angkat lagi motor, dia lari, dia tolak lagi. Tolak sampai ujung, kita pun kejar dia tak larat. Dia dah luka dah. Dia berhenti, saya pun pergi dekat dia. Adik, lari nak kejar ni. Lari lagi. Tadi tengok lari kuat sangat. Dia tak larat dah bang. Okey, datang sini. 2 orang. Dia bawa dengan pembonceng dia, Cikaro dia. Dia bawa. Anak muda. Biasalah style sekarang. Mungkin zaman dulu, zaman 60-an tak ada. Zaman sekarang lain. Bila kita panggil, dia tanya apa masalah. Mak ayah tak marah ke? Dia kata memang mak ayah tak marah. Mak ayah lagi suruh keluar daripada rumah. Apa yang menyedihkan tuan-tuan? Apa yang menyedihkan? Bila kita tengok dalam raga motor dia, dalam raga motor dia ada kasbet, ada arak. Umur 18 tahun, baru nak kenal dunia, baru nak kenal agama dia, baru nak kenal erti kehidupan dia. Tengok-tengok dalam raga motor dia ada arak. Saya tanya, dik, mak ayah tak marah ke minum ni? Kan, kita ada agama Islam, Melayunya kita.
Orang Islam ada prinsip dia, benda yang boleh, benda tak boleh. Mak ayah tak marah ke? Apa dia jawab tuan-tuan? Terkejut. Dia kata apa? Dia kata, bang, kasbut ni pun saya ambil kat rumah je. Mak yang beli, saya tumpang je, bukan saya beli. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab tuan-tuan? Kita baca kalaulah 20 tahun, 30 tahun anak ini dalam keadaan macam ni, dalam keadaan begini dia, tanpa ada ajaran apa-apa, bagaimana dengan negara kita? Bagaimana dengan bangsa yang ada? Bagaimana dengan agama yang kita anuti ni tuan-tuan? Kalau ada 200 orang, 200,000 orang macam tu, tidak ada asas agama, Allahu Akbar, kita bimbang yang tu. Kita bimbang yang tu. Dan yang ketiga, kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan, dia kata selepas daripada pendidikan keluarga, pendidikan kekeluargaan, kena main peranan yang begitu hebat. Ayah, mak. Contoh, ayah dia nak anak dia hebat, ya? Ayah dia nak jadikan anak dia tu hebat. Hebat anak dia. Bila dia pergi hantar sekolah, anak dia contohnya, dia hantar anak dia ke sekolah tahfiz. Dia pergi hantar sekolah anak untuk anak dia jadi orang yang hafal Quran. Betul? Okey. Tapi dalam keadaan dia hantar anak dia pakai baju bah cantik, pakai pakaian sunnah Nabi, tapi dia pakai seluar pendek. Pergi hantar, Ustaz, ni anak saya ni nak belajar ni Ustaz, bagi pandai sikit Ustaz. Tu dia, Masya Allah, tabarakallah. Tak compare. Kurang-kurang pun walaupun kita tidak ada ilmu, kurang-kurang pun kalau kita tidak hafal Quran, kita ikut apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kena ada prinsip, ada akhirat dalam kocek di hadapan, ya? Ada kocek di hadapan. Kemudian yang ketiga, yang disebut oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan, dia kata yang main peranan yang begitu hebat adalah institusi pendidikan, pendakwah baik, pendidikan, guru-guru baik. Kadang-kadang anak-anak muda ni dia terpengaruh dengan orang memberi kepada dia ilmu pengetahuan, cara pendidikan, guru-guru yang bagi kepada dia. Ada guru kadang-kadang Allahu Rabbi, dia cepat menghukum anak-anak muda, jauh sekali je, sekali kena dia tak datang lah. Cara mendidik anak-anak muda mungkin kita lambat laun. Sebab itu dalam Quran sebut, banyak dalam Quran sebut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa Allah Ta'ala meletakkan ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Letak di hadapan ta'muruna bil ma'ruf itu ada manfaat dia. Sentiasalah kamu memberi nasihat kebaikan, macam mana pun dia, bagi je nasihat dia. Moga-moga kamu bagi itu, dia akan keluar sifat-sifat yang negatif, akan keluar. Ada anak muda. Kemudian Nabi sebut dalam satu hadis, ada berapa minit lagi Ustaz Aran? Ada 2 lagi. Tak ada nak menyanyi. Ada lagu ni. Tadi tengok kumpulan Mastika menyanyi, kita pun rasa seronok kalau aku kat depan tu. Feeling gila. Boleh kita buat? Ini forum ni. Saya nak sebut apa yang Nabi sebut. Nabi kata sayusibu ummati da'ul umam. Ini hadis jarang kita baca. Nabi kata sayusibu ummati da'ul umam, akan datang, akan ditimpa kepada umat aku, kata Nabi, da'ul umam, penyakit orang dulu-dulu. Tuan-tuan nak tahu penyakit orang dulu apa? Nak tahu tak? Nak tahu? Nabi kata akan ditimpa kepada umat aku penyakit orang dulu-dulu. Sahabat tercengang tanya, apa penyakit dulu-dulu? Wa mada'ul umam ya Rasulullah. Apa penyakit orang dulu ya Rasulullah? Lalu Nabi kata penyakit orang dulu ni al-asharu wal-bataru wat-tanajush wat-tabaghud wat-tahasud hatta yakunul baghyu. Orang dulu-dulu akan, orang sekarang ini ditimpa penyakit orang dulu. Yang pertama kata Nabi,
sifat berseronok itu terlampau seronok sampai lupa akhirat. Kita seronok lebih, kata Nabi. Seronok sampai lupa Allah, lupa agama. Bukan tak boleh seronok, boleh, tapi kita terlampau seronok sangat, lebih sangat. Jangan lebih sangat. Kedua, Nabi sebut bermewah-mewah, terlalu bermewah dalam bab dunia, tapi dalam bab akhirat tak mewah kita. Betul tak? Betul. Kalau sebut bab agama, sebut bab akhirat, kita tak mewah. Cuba cek tengok tuan-tuan, benda basic je. Bagi orang perempuan, kalau kata dia solat, kain tudung dia pakai berapa lama dah kain tudung tu? Berapa lama dah pakai? 10 tahun pakai dah ni, makcik pakai ni. Tak lalat kat sini ada, tak lalat kat sini ada. Dia tak bermewah-mewah dalam bab akhirat. Kenapa? Nothing. Sebab itu yang dia simpan dalam dia punya minded dia. Ketiga Nabi kata apa? Nabi kata at-tanajush, saling dengki di antara satu sama lain. Dengki kita. Orang bawahan dengki sama orang bawahan, jiran dengki sama jiran. Tengok lebih sikit tak boleh. Ustaz sama ustaz dengki sama ustaz, penyanyi sama penyanyi dengki sama penyanyi. Allahu Rabbi. Guru sama guru, mengajar satu sekolah dengki sama-sama, padahal duduk satu bumbung, dengki ya. Berlaku tak? Berlaku. Hatta yakunul baghyu, sehingga terjadilah kemusnahan. Bila ada benda ni, maka jadi kemusnahan, maka Allah Ta'ala akan hantar kemusnahan. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, moga-moga ada manfaat, moga-moga ada buah tangan untuk kita balik, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu ya, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang kedua, Imam Muda Hizbur, dengan alunan irama nasyid sebagai pembuka tirai pada malam ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Imam Muda Aran untuk meneruskan forum perdana pada malam ini. Dipersilakan. Wahai pemuda, harapan bangsa, juga pemudi tiang negara. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi untuk melatih. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi untuk Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Putrajaya sama-sama. 2, 3, 4. Astaghfirullahaladzim. Lagi. Astaghfirullahaladzim. Sebelum mati, bekerjalah sebelum terlambat, taburkan jasa sebelum mati.